Okey, mengapa bahasa Arab ini penting ya untuk pelajar, terutamanya anak-anak yang depan saya ni lah. Ya, Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Betul ya? Penting bahasa ni. Ini baru kita nak tekankan pada anak-anak. Untunglah anak-anak terpilih. Ya. Yang pertama saya katakan sebab kita orang mukmin, orang Muslim. Saya kagum dengan satu anak Cina umur dalam 7-8 tahun macam tu. Belajar. Lalu dia cakap Arab fasih. Ya, masuk dalam YouTube boleh tengok anak-anak yang dikasih sekalian. Lalu audien bertanya kepada dia, pasal apa awak belajar bahasa Arab ni? Sedangkan kau orang Cina. Dia kata, senang je jawapan dia. Yang membuatkan hati saya sampai hari ni tersentuh, bahawa dia kata, ata'alamu laghatal arabiyyah li'annani muslim. Perkataan li'annani muslim tu, ya, ada orang cetak ya dekat baju li'annani muslim. Atakalam bil arabiyyah li'annani muslim. Macam tu. Jadi alhamdulillah lah ya. Jadi sebenarnya kita belajar ni kerana kita ni Islam. Ya. Tak boleh lari daripada bahasa Arab. Yang kedua, kita ni orang beriman. Iman ni maksudnya Islam ni syariat. Iman ni apa dia? Benda-benda yang tak nampak. Allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi benda tu letaknya dekat dalam. Ya, anak-anak yang dikasihi sekalian. Jadi kalau kita betul mukmin yang sebenar, ya, yang mengucap kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kena fokus betul-betul kepada bahasa ini. Sebab bahasa inilah yang membuatkan kita ya jadi baik. Dapat pahala yang banyak. Ya. Dan bahasa inilah ya membuatkan kita ibadah kita ya doa kita dan sebagainya menusuk ke dalam hati terus kepada yang faham. Itu yang kita takut tu. Kita takut jadi macam satu pemimpin pernah mengatakan tentang orang Arab. Ya, apabila dia lihat ada pemimpin yang mengoyakkan Al-Quran, kita mesti menghapuskan Quran daripada umat Islam, kata kan. Dia pun koyakkan Quran. Maka kawan ni kata, tak guna kau, tak kisah Quran tu dah, kata kawan ni kata. Sebab orang Arab ni dia tidak membaca. Tu dah satu sifat dia. Kalau dia membaca, dia tak faham. Kalau dia faham tapi dia tidak beramal. Kalau dia beramal pun, janganlah takut. Dia takkan ikhlas. Boleh rasuah, boleh tu, boleh ni. Tak ada hal punya. Itulah yang berlaku negara Islam hari ni. Ya? Jadi, pentingnya kita letak dalam diri kita ni yang pertama sekali sifat mukmin, sifat Muslim. Jadi, apa dia? Ciri-ciri dia. So, ciri-ciri dia pertama ialah mutakallimun bil lughatil arabiyyah. Dia boleh bertutur dalam bahasa Arab ataupun yastati'u an yafhama lughatal arabiyyah qalilan. Itu paling sedikitlah. Au yastati'u an yaqra' al-Qur'ana au yastati'u an yafhama al-haditha. Itu. Sekurang-kurangnya ada pada diri kita. Lebih-lebih lagi pelajar. Pelajar yang ada depan-depan saya ni, tolonglah belajar bersungguh-sungguh. Cintailah bahasa ini sebab kita Islam. Itu saja. Jangan cerita lain-lain. Yang lain ni ada lagi bawah tu. Tapi yang pertama sebab kita beriman. Ya. Sebab kita beriman. Ya, kalau kita beriman macam sekarang ni kita sembahyang tarawih kan, bangun sembahyang tarawih. Bila nak bangun tu apa kita nak baca? Sudah. Ni bid'ah ni ustaz, ni benda baru. Tak ada. Bila nak bangun tarawih selalunya kita malas nak bangun, perut dah kenyang. Ya. Saya pula teringat satu hadis. Hadis Nabi daripada man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Jadi saya ambil hadis ni, bila saya nak bangun tu untuk nak naikkan semangat saya untuk terus bangun, saya akan baca Allahumma ja'alni mimman qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Bangun semangat. Ustaz ni bid'ah, tak ada orang buat, tak saya buat. Sebab apa? Saya faham bahasa Arab. Sebab saya orang Islam, saya orang beriman. Sebab Nabi kata, siapa yang bangun, man qama mendirikan. Kita memang tengah bangun pun. Sebab saya faham maksud dia tu. Man qama ramadhana. Jadi saya letakkan Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada orang yang bangun. Tu, orang-orang yang bangun di bulan Ramadan, qiyam Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan takwa. Ya. Maka tergolong dalam golongan orang tu yang diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini kalau kita faham, ya. Bila kita faham tersebut, ini yang penting kita ni orang Islam. Baik.
Jadi itulah yang kunci pertama yang kita kena belajar bahasa ini. Jangan fikir mak hantar sekolah agama, kita pun lah masuk sekolah agama. Muka kat sekolah agama, hati sekolah orang lain. Hati pun tak minat. Ya, jangan macam tu. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, yang kedua saya letakkan di situ, mengapa pentingnya anak-anak belajar bahasa Arab ni. Untuk maklum anak-anak dulu wilayah Persekutuan ada mufti namanya Dr. Zulkifli Al-Bakri. Itu guru saya tu. Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ya. Dr. Zulkifli Al-Bakri ni saya pernah belajar dengan dia kitab Hikam, pernah belajar kitab kitab-kitab dia, pernah menjadi dulu sekejap ahli jawatankuasa mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Maka sempatlah belajar dengan dia buat beberapa daurah ataupun kursus baca kitab, ya. Kitab Hikam, lepas tu kitab Fiqh Manhaji, begitu juga kitab Asbahun Nazair dalam kitab Usul Fiqah. Jadi dia tu guru. Jadi apa yang saya nak sebut dekat sini ialah dia boleh buka semua kitab, dia boleh buka semua walaupun kitab tu sukar untuk dipahami kerana dia ada alat. Jadi apa alat itu? Alatnya itulah ilmu alat untuk memahami kitab Allah. Ialah bahasa Arab. Tak ada lain. Anak-anak, tak ada lain. Nak memahami bahasa Arab, ya, kena belajar bahasa Arab. Quran ini anak-anak. Mana Quran tadi? Quran tu anak-anak. Ni Quran. Tolong ambil Quran satu. Ni. Ini Quran. Ini Al-Quran. Ada tak bahasa Arab bahasa lain pada bahasa Arab? Terbalik, betul kan? Tak ada kan? Ini dipanggil Quran. Kalau yang terjemahan, dia tak panggil Quran. Tengok. Terjemahan, dia tak dipanggil Quran. Dia dipanggil terjemahan Al-Quran. Tak adalah contoh dekat saya. Jadi, kalau nak faham, dia ambil yang pada asal. Bukan kita ambil daripada terjemahan. Jadi, terjemahan ni kadang-kadang ada yang tepat menepati selera orang yang mengarang, yang menterjemahkan. Itu sebab Quran jadi banyak sekarang ni, pentafsir dan banyak. Dia tak kata itu Quran, dia kata tafsir Al-Quran. Tafsir ni maksudnya orang yang ada alat bahasa ni, dia boleh memahami Al-Quran. Itu baru cerita Al-Quran, belum cerita hadis Nabi. Bila cerita sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi dan sebagainya, banyak termasuk semua dalam bahasa Arab. Berapa orang tak faham macam Al-Quran ni? Kalau orang tak faham bahasa Arab, itu yang jadi pelik. Ada orang tak payah semayang. Dia kata apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah kamu akan Allah. Ibadahlah kepada Allah sehingga engkau yakin. Bila dah yakin, tak payah lagi sembah, maka tak payah semayang. Ini orang yang tak faham bahasa Arab. Yakin dalam bahasa Arab itu, maksud dia ialah mati. Maksud dia apa? Beribadahlah kepada Allah sampai mati. Ini baru Al-Quran kalau orang dah boleh seleweng. Ini kan pula hadis Nabi, sirah Nabi dan banyak lagi buku-buku. Zamannya sekarang ni orang tak tengok buku dah. Orang tengok internet. Tengok internet terus percaya saja. Ini hadis Nabi confirm. Rupanya Yahudi yang tulis. Banyak tu dalam tu. Maklumat-maklumat yang palsu. Jadi siapa yang nak membetulkan ni? Kalau bukan anak-anak yang sekarang sedang belajar fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Inilah dia generasi. Jadi penting ilmu ni kena belajar. Sebab dia tu alat untuk faham. Jadi kalau anda jadi peguam, kalau tak faham alat ini, orang bagi ayat, orang gunakan ayat lain, anda mengiyakan saja sebab anda tak faham. Itu pentingnya. Sebab kadang-kadang, ya Syekh, Doktor Ali Jumaah, saya suka melayari dia punya Facebook, ya, ataupun dia punya YouTube, ya. Banyak tu dia kata. Dia kadang-kadang orang yang salah faham terhadap agama ni bukan salah faham apa, dia tak faham bahasa. Bahasa ni guna kat lain, tapi guna pada zaman dulu lain, pada zaman sekarang dah lain. Jadi dia gunakan sampai zaman sekarang. Jadi makna dia lah lari, ya. Ya, terutamanya ayat-ayat yang berbentuk ayat tasbih, ayat musyabihat dan sebagainya. Jadi alat ini, bahasa ni merupakan alat. Jadi nak faham betul-betul, tak boleh tidak kena menguasai bahasa. Jadi anak-anak yang depan saya ni belajarlah betul-betul. Kalau duduk di sekolah agama ni, insya-Allah dah mula dah tu. Itu basic baru tu. Dia belum belajar mendalami ilmu yang bahasa Arab yang sebenar. Dan itu adalah mudah, boleh faham. Insya-Allah. Okey. Yang ketiga, mengapa bahasa ini penting? Ya, anak-anak yang dikasihi sekalian. Untuk kita belajar bahasa Arab ni. Selama kita ni sebagai pelajar pilihan Allah.
Allah ni, apa saja yang berlaku kat atas muka bumi ni dah ada dah dalam Lauhul Mahfuz. Allah dah pilih dah. Jadi ambil lah. Macam Al-Quran. Al-Quran ni diturunkan munajaman. Ya. Daripada Lauh Mahfuz turun kepada Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah turun munajam. Munajam maksudnya turun sikit-sikit ikut peristiwa. Bila berlaku peristiwa mabuk, minum arak tu diharam, baru turun ayat tu. Maksud yang ayah anda nak sebut ni apa dia? Maknanya Al-Quran itu diturunkan ikut situasi dan zaman keadaan. Nak bagi tahu kita pun macam tu. Hari ni kita lahir, itu mengikut termaksud Lauh Mahfuz. Dah tertulis dah Allah, engkau ni akan belajar di sekolah agama. Allah dah tulis dah, pilih dah kita. Jangan kita buat pilihan lain. Jadi kita duduk dah. Allah dah latih kita letak kat sekolah, dah pilih kita duduk kat sekolah agama untuk mempelajari bahasa Arab, untuk mempelajari ilmu hadis, mempelajari sirah Nabi SAW. Maka terimalah. Terimalah apa yang Allah bagi dan usahalah bersungguh. Bab rezeki jangan fikir. Bab rezeki jangan fikir. Ayah anda dulu belajar dekat India, fa'alu. Umur masa dah 16 tahun. Duduk sana 7 tahun. Balik umur 24 tahun. Siapalah nak muka saya ni, sijil tak laku. Sijil India, sijil tak laku. Tak laku. Tapi masa belajar tu, aku belajar kerana Allah. Jadi apa dapat? Jadi sekarang ni, ada je rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jangan fikir, aku nak jadi ni, nak jadi ni. Kadang-kadang apa yang kita nak tu, Allah tak nak. Jadi apabila Allah dah letak kita dekat situ, belajarlah sungguh-sungguh. Supaya kita dapat, pertama, kita jadi ejen memelihara Al-Quran dan sunnah Nabi. Siapa nak jaga Quran? Siapa sunnah Nabi ni? Mana Allah dah letak kita dalam kelompok orang yang boleh layak untuk menjaga Al-Quran. Firman Allah, anak-anak yang dikasihi sekalian, selalu kita baca, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa maksud dia ni? Allah kata, Inna nahnu, sesungguhnya kami. Nazzalna, kamilah yang menurunkan. Apa dia? Zikra. Zikra ni ialah Al-Quran. Wa inna, dan kamilah, lahu, baginya Quran tu tadi, lahafizun, menjaganya. Dalam ayat ni anak-anak, itu sebab penting belajar bahasa Arab. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 taukid. Berapa? 6. Kalau mungkin anak-anak tingkatan 4, tingkatan 5 dah faham kot maksud taukid ni. Taukid ni maksudnya mengiyakan. Allah kata apa? Sesungguhnya kami. Inna tu sungguh yang pertama. Sungguh. Kami. Nahnu. Yang kedua, taukid lagi. Kau tak percaya kau? Kami. Dia tak kata inna nazalna, tak. Dia kata inna nahnu. Nahnu yang kedua tu, inna tu dah nahnu dah. Tapi Allah sebut juga nahnu lagi. Nazalna. Nahnu. Sebut nahnu. Taukid. 2. Nazalna. Yang kedua. Kami yang menurunkan. Al-Quran. Zikra. Wa inna. Taukid lagi. Yang ketiga. Lahu. Kepadanya. Taukid lagi. Bagi Quran. La hafizun. Taukid lagi. Ada 6 taukid. Ini, ayat ini Allah turunkan untuk siapa ni? Untuk umat Islam, betul. Tak guna untuk orang kafir dah. Dia guna untuk orang Islam. Tapi siapa dia orang Islam tu? Orang yang bakal Allah lantik untuk menjaga Al-Quran. Siapa dia orang tu? Orang tu mestilah pandai bahasa Arab. Kau tak pandai bahasa Arab, macam mana dia nak jaga? Baca pun tak betul. Contoh, faham makna pun tak berti. Tu bahasa Negeri Sembilan dah. Tak boleh diharap mengambil boreh kau. Macam tu. Tak boleh macam mana? Allah tak pilih orang-orang macam tu. Allah pilih orang yang duduk kat sekolah agama, yang belajar bahasa Arab. Itu Allah dah pilih dia tu. Mana kita menjadi ejen Allah, wakil Allah, pegawai Allah, duta Allah untuk menjaga Al-Quran. Bosan tak ganjaran itu? Bosan. Mana yang hafiz Quran? Saya tengok kalau dalam Quran ni ada nama-nama. Kalau tengok dalam Quran ni, Allahu Akbar. Ini yang hafiz Quran, orang yang menghafal, bukannya menterjemah Al-Quran. Dekat sini ada tulis nama-nama. Kalau tak salah Ustaz, kalau tahulah ada dalam, tidak kat dalam ni. Orang-orang yang menjaga Al-Quran ni. Anak-anak, dalam sebahagian ni, dalam Al-Quran ni tidak ada. Dan sebahagian Al-Quran tu ada tulis nama ulama-ulama kita yang Allah pilih. Adalah 5 boleh ke 20 nama dalam Quran. Cuba tengok dalam Quran. Kalau tak percaya. Ada tulis ustaz ni, doktor ni, doktor, pakar-pakar semua. Itu semua tu dulu duduk sama macam anak-anak. Duduk kat bangku sekolah. Jas 1. Sama belajar jas 1. Jas 2. Naik jas 2. Lepas tu naik tingkatan 3. Tingkatan 1. Dia belajar juga fa'alu. Naik tingkatan 4. Sekarang. Jadi dia orang ni semua dah padam. Ada sebahagian dah padam. Dah jalan. Ayah anda tak tahu bila.
Umur sekarang dah sweet 57. 3 years more. Ada 3 tahun je lagi. Ya, untuk sama-sama bersama dengan dakwah agama ni, menjaga Al-Quran. Ya. Jadi orang-orang ni semua ni akan pergi. Ya. Yang Allah pilih nama-nama yang termaktub dalam Al-Quran kita. Cuba tengok, ada setengah Al-Quran tu ada nama. Salah seorang ni pengetua saya lah. Pengetua saya di Ma'had Tafiz Itqan ni. Ada Syekh Al-Ustaz Al-Fadil Ash'ari. Ustaz Ash'ari. Ya. Syafi'i Ash'ari. Ada nama dia dalam tu. Quran. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, kita lah. Tak ada orang lain. Anak-anak lah. Kami semua ni akan pergi. Jadi, mengapa kita nak sia-siakan bila Allah dah tawarkan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu hafizun, salah seorangnya adalah kita. Jadi kita kena belajar bahasa Arab ni. Belajar jangan main-main, belajar sungguh-sungguh sampai tak jadi famous. Jadi famous maksudnya orang pergi mana-mana orang cari kita. Nak faham, panggil kita. Ada nama-nama termasuk dalam Al-Quran, sekali sebut ada nama kita. Ini sumbangan yang kita kena buat. Ya, besok Allah tanya aku bagi kau apa kau buat? Ada aku, ya Allah, aku menjaga Al-Quran kau. Baik. Satu, jadi ejen. Yang kedua, ejen dakwah sepanjang hayat. Kalau tak pandai sangat Al-Quran, tak mahir, tak hafiz Quran, tak tu, tak ni, tapi boleh faham Al-Quran, maka anda boleh menjadi ejen dakwah. Kan Nabi sebut, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di kalangan kamu. Anak-anak cuba tengok keliling tu. Daripada ujung sudut kanan, sudut kiri, sudut sebelah sana, sebelah sini. Cuba tengok keliling tu kat depan tu. Siapa Nabi kata orang yang paling baik? Belum tentu, anak-anak lagi belum tentu. Sebab orang yang paling baik Nabi kata khair ni man ta'allama Al-Qur'ana. Siapa yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Umum Quran tu dia ada baca, dia ada tulis, dia ada ilmu nahu dia, ada ilmu bahasa dia, ilmu kefahaman dia. Jadi itu umum. Jadi umum tu masuklah dalam mempelajari bahasa Arab ini. Jadi orang yang paling baik kata Nabi di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ini akhirat. Yang disebut dua ni ialah untuk akhirat. Ada satu lagi, ya, kita belajar bahasa Arab tak lain tak betul untuk kerjaya yang baik. Bagi ayahanda yang duduk sekolah agama ni, lepasan anak-anak didik ayahanda ada yang lepasan stam, ada yang lepasan tahfiz Quran. Saya belum pernah dengar lagi ada di kalangan mereka ni mengganggu. Ya, paling tidak lepas aja stam ni orang dah cari dah untuk ngajar kafar. Paling tidak tu. Paling tidak ngajar kafar. Ada yang paling rendah tak ada buat apa, jadi suri rumah. Apa kerja jadi suri rumah ustaz? Takkan jadi suri rumah saja. Tak ustaz, saya buat kelas kat rumah saya, ada kelas belajar Al-Quran, kelas belajar bahasa Arab. Saya buat. Jadi ini orang-orang yang yang ada masa depan. Ini segi dunia pula ni cerita ni. Rezeki. Rezeki. Cuba tengok orang yang mahir bahasa Arab ni. Tak ada rezeki melempah datang. InsyaAllah. Ya. Datang rezeki. Orang yang faham Quran ni. Tengok rezeki dia. Ya Allah. Ya. Siapa nama Ustazah Hafizah Musa dah dapat datuk dah sekarang ni. Kalau dia cakap Arab tu bagi dalil tu tepat, seronok dengar. Ya. Itu ejen dakwah. Dah jadi ejen dakwah. Di samping waktu yang sama, kalau betul niat dia ikhlas, niat kita bukan dunia saja yang kita dapat akhirat. Ustazah Hafizah Musa tu kebetulan ya, nak maklumkan dia lepasan dulu pernah belajar di Ma'had Ahmadi Negeri Sembilan lah. Ya. Ustazah Hasma pun handal juga. Tengok bila dia bagi ayat Quran, bagi hadis, menepati. Bila tepat ni, anak-anak yang dikasihi sekalian, jadi kita punya suara tu bernilai. Ya. Pernah satu orang pendakwah ni saya tak sebut nama lah. Ya, bila dia berceramah, bercakap, ya, dengan ganjaran dia dapat, lalu dihitung perkataan yang disebut itu, ya, dengan ganjaran disebut dan ganjaran yang dia dapat dengan masa dia berucap. Katalah dia berucap 1 jam. Dia berucap 1 jam, kungkang. Dia tengok dalam 1 minit tu berapa perkataan yang keluar. Katalah dalam 1 minit tu dia dapat 60 perkataan. Jadi 60 perkataan tu kali dengan 1 jam, kali bahagi dengan duit yang dia dapat, rupanya anak-anak, ini cerita duit lah ni. Orang pendakwah ni dia dapat satu perkataan yang dia sebut tu nilainya ialah RM2.70. Anak-anak mungkin tak percaya. Kan? RM2.70 dia dapat. Satu perkataan. Macam dia sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Dia sebut tuan RM2.70, tuan RM2.70 dan puan-puan sekalian RM2.70 campur. Cuba anak-anak sebut tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Berapa ringgit dapat? Satu rabuk pun tak dapat. Sebab apa? Sebab kita bukan orang yang dianugerahkan oleh Allah bahasa yang baik, pendakwah yang baik, penyampai yang baik, dalil yang baik, hujah yang baik, akhlak yang baik, keikhlasan yang baik. Kita bukan kalangan tu, tak dapatlah. Jadi nak dapat ke arah itu kena usaha. Jadi insya-Allah kerjaya menanti anda. Ada kawan saya seorang menjadi duta di Kuwait. Tak tahulah macam mana. Ada kawan saya isterinya seorang menjadi nurse di Saudi Arabia. Saudi Arabia nurse dapat 10,000 sebulan rial. Duit rial lebih tinggi daripada duit kita sekarang ni. Sebulan 10,000. Dia kerja 2 tahun kontrak. 2 tahun. Lagi bagus lagi 2 tahun. Dan keistimewaan nurse ataupun apa nama dia panggil nurse ni, panggil apa dalam bahasa Melayu ya? Jururawat. Sama ada lelaki. Kalau dia boleh bahasa Arab, dia dapat lagi ekstra gaji 1,000. Sebab orang Arab ni biasanya pesakit-pesakit ni dia tak faham bahasa Arab, bahasa orang putih. Yang dia faham bahasa Arab. Jadi kalau ada nurse-nurse ataupun pegawai-pegawai yang boleh cakap Arab, maka dapat lagi 1,000. Dipanggil ekstra bahasa. Jadi orang pegawai-pegawai sana yang pergi sana belajar belajar bahasa Arab nak dapatkan allowance tu. Jadi ini kerjaya yang baik. Begitu juga penterjemah kitab, terjemah Al-Quran. Ada kawan saya dia terjemah Zilal Quran kalau tak salah saya. Zilal Quran. Anak-anak. Keluar je. Terus beri Mercedes mata belalang satu. Tu dia. Jadi kalau dalam bahasa rezeki, belajar je dulu. Rezeki Tuhan bagi. Insya Allah. Saya dah terasa sebab saya dulu belajar, ya Allah, kadang-kadang dikutuk dia orang, apa lah kau belajar ke India ni Zul. Tompek orang India cakap bahasa Tamil, kau orang Melayu nak belajar lah cakap Arab. Macam mana kau ni? Tak patut, macam-macam orang kata dengan saya dulu. Tapi hati saya masa itu tak nampak jalan lain, nampak India aje. Kalau ada orang tunjuk lu kat Mekah, memang kat Mekah saya. Kalau orang tunjuk saya kat Pondok Kelantan, ke Pondok Kelantan saya. Saya tak nampak. Dia nampak ke India, orang betul lah pergi India. Jadi walaupun orang kutuk, orang hina, masa baru lepas SRP tak ada apa-apa pun, muka sijil-sijil lah sijil India tak laku. Dengan sijil India tu saya balik. Lepas tu daripada sijil India tu saya masuk pondok Kota Sarang Semut terus tahun 6. Tahun Sanawi 4 terus. Jadi itu kelebihan Allah. Allah yang atur semua ni. Jadi saya masuk Sanawi 4, ambil PSA 4 Sanawi, daripada 4 Sanawi Kota Sarang Semut Kedah, Nazah. Maka saya pun berpeluang masuk Universiti Azhar tahun 1. Masuk tahun 1, tahun 2, tahun 3 terus je. Lepas tu balik umur dah 29 tahun. Kahwin 31, lambat kahwin. Anak baru 8. Baik. Jadi rezeki ada insya-Allah. Saya sebut ni bukan nak tunjuk-tunjuk, bukan nak bagi tahu bahawa orang yang ada ilmu Quran, orang yang ada ilmu bahasa Arab, Allah akan pemudahkan urusan dia dengan syaratlah dia jaga akhlak dan tata susila yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang saya kasih sekalian, satu ayat Quran, satu hadis Nabi saya dah bagi. Itu tak cerita lagi siapa yang hafal Al-Quran macam mana rezeki dia. Rezeki dunia, rezeki dan akhirat. Baik, kita masuk ke slide yang seterusnya, iaitu tips menguasai bahasa Arab. Macam mana kita nak kuasai bahasa Arab? Anak-anak ni kata saya. Ada orang kata bahasa Arab susah, payah, Untuk maklum anak-anak, umur saya 16 tahun saya tak reti baca Quran. Kalau kenal huruf je, baca tak reti. Yang saya hafal surah-surah tu ada untuk semayang. Tapi bila saya rasa nakkan agama ni, nakkan jadi, kan Allah kata, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia ni baik, Allah akan ajar dia tentang agama, bagi dia faham tentang agama. Jadi anak-anak dah duduk sekolah agama ni, tanda Allah sayang dah ni. Allah sangat-sangat sayang. Anak Allah tengah pilih anda. Jadi tak lain tak bukan anak-anak yang dikasihi sekalian. Nak menguasai bahasa Arab masa tu, yang tak tahu Jawi, yang tak tahu baca Quran. Apa saya betul? Saya betulkan niat saya. Ya Allah, aku nak belajar, aku nak kembali kepada Engkau. Aku belajar bahasa Arab, aku nak dapat faham Quran. Aku nak faham hadis Nabi. Aku nak jadi pendakwah. Ya Allah, permudahkan urusan. Jadi, tak boleh tidak menguasai bahasa Arab. Pertama, langkah yang saya letak ialah nawai itu kita kena betul. Walaupun saya tengah belajar dekat India, tak laku sijil tu. Tak laku, sijil ada. Tapi tak laku, tak bagian tangan orang tak nak dah. Tak nak orang bagi gaji pasal dia ada sijil tu dah. Tak nak orang bagi kerja kita pasal ada sijil tu. Tapi daripada sijil itulah saya naik. Saya meningkat. Sekarang ni sebagai timbalan pengetua dasar Institut Tahfiz Al-Quran di Darul Quran. Saya tak pernah mimpi minta benda-benda ni semua. Allah nak bagi.
Ya. Bawah pengetua saya. Macam itulah. Al-Quran, tahfiz Al-Quran pula tu. Walaupun saya tak hafaz je. Hafaz je. Ini cerita bab rezeki. Jadi, mungkin. Apa dia? Niat masa belajar dulu. Memang nak pergi India dulu, masa niat tu. Guru saya kata, Zul, kau masa nak pijak Al-Quran tu, kau kena salawat, betulkan niat. Kerana Allah belajar balik nanti nak jadi pendakwah, jadi orang baik-baik, ubah perangai, ubah tingkah laku. Tu guru saya pesan macam tu. Itulah, saya ni luih sikit orang, buatlah apa yang disuruh. Jadi, betulkan nawaitu kita. Jangan nawaitu kita nak dapat dari dunia tadi. Wah, kerja banyak apa semua. Jangan niat kita tu. Niat kita pertama sekali kerana Allah. Innamal a'malu bin niat. Tak ada amalan, tak ada apa-apa. Apa amalan tu dinilai daripada? Dari segi niat dia. Ya? Kita belajar tinggi-tinggi, jauh-jauh. Niat kita nak dapat dunia je lah. Tak sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa besok tak ada bekalan. Ya? Sebab apa? Niat dia tak betul. Profesor, doktor pangkat engkau anak-anak, besok dah tahu dah besar, bila kau tulis satu buku niat kau nak dunia, maka kau dapat dunia saja. Akhirat engkau tak akan dapat di sisi Allah apa-apa. Walaupun orang kitab kau laku satu dunia, best seller kata orang tu kan, tapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kau tulis satu buku, satu khutbah Jumaat, satu nasihat, lalu dibaca oleh orang dengan niat yang betul, dengan niat yang ikhlas, naknya bulan Ramadan ni kalau kau buat sesuatu kerana Allah, maka berlipat kali ganda. Ya. Dan pahalanya, dan diteruskan oleh generasi seterusnya. Tapi orang yang menulis kerana niat dia lain tadi, dia dapat tu saja dan tidak dapat ganjaran apa-apa. Sekalipun anak-anak kalau tulis betul niat, tulis sesuatu, satu hadis dia sampaikan, betul niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang lain pula sampaikan, besok generasi lain akan datang. Allah, macam Imam Syafi'i rahimahumullah, hari ni pahala mengalir dari Malaysia. Pahala Imam Syafi'i mengalir daripada Sri Lanka. Sri Lanka banyak orang Syafi'i, mazhab Syafi'i. Daripada India banyak ramai mazhab Syafi'i. Mesir mengalir pahala, hari-hari turun pahala soalan kubur. Itu kelebihan dia, anak-anak yang dikasihi sekalian. Jadi nawai itu kena betul dalam apa juga langkah. Yang kedua, saya letakkan cinta yang mendalam. Saya cinta dengan bahasa Al-Quran ni sehingga 4 hari je belajar boleh cakap. Cinta. Sebab apa? Saya haramkan lidah saya, masa saya terbazir sia-sia melainkan dengan bahasa Arab. 4 hari je. Ata'allamu laghatal arabiyyah, wallahi ana astati' an atakallamu bi laghatil arabiyyatil fasihah ala qadr 5 ayyam 4 ayyam ma'al wa takallamtu wa tahaddathtu bi hadhihi laghah ma'al muallimin wa mudarrisin. Qila li annani majnun bil laghah. Pernah saya ni disebut oleh pelajar, gila bahasa. Gila bahasa Arab. Selagi orang tak sebut kita gila bahasa, selagi tu kita tak akan dapat anak-anak. Jadi itu yang dikatakan cinta yang mendalam. Sebab cinta yang mendalam ini akan melahirkan segala pengorbanan. Orang cinta, lautan api sanggup kurenangi, kan? Itu semua pembohong tu anak-anak. Jangan percaya tu. Ya, lautan api sanggup kurenangi, mengarut itu. Ya, tapi cinta macam itulah. Walaupun susah macam mana, sanggup kita pergi kerana cinta. Bila dah cinta ni, kita akan buka bahasa Arab, buka tu bacalah bahasa Arab, TV bahasa Arab, lain bahasa Arab, semua kita akan cari mana-mana yang boleh manfaatkan kita dalam bahasa Arab. Cinta dalam bahasa Arab ini, kita akan cinta dengan cikgu dia. Kita cinta dengan ustazah dia. Kita akan berkhidmat dengan dia. Khidmat kerana apa? Bukan kerana cinta kita kepada bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan buatkan. Saya jaga lidah daripada mengumpat ustazah, mengumpat guru-guru saya, mengumpat tok-tok guru. Kalau boleh, saya selalu menebeng-nebeng muka dekat tok guru kalau dia panggil untuk berkhidmat. Ya? Sebab saya rasa daripada kalangan kawan saya ni, guru saya ni panggil saya, Zul, ambil air. Saya pergi ambil air. Zul, teh satu pergi ambil. Balik saya tak ada, saya sengaja tertunggu. Rupanya, ya, sebab cintakan dengan guru, lahir kerana cinta pada bahasa. Jadi dengan cinta itulah keberkatan akan timbul anak-anak. Dengar nasihat ni. Ini nasihat betul-betul ni. Kalau nak ilmu bahasa Arab, kalau nak ilmu Quran, kalau nak ilmu sunnah Nabi SAW, letakkan cinta kita yang dalam. Itu sebab tulis tu cinta yang mendalam. Mendalam kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kepada siapa lagi? Guru-guru, imam-imam. Ya, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata tu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana engkau melihat aku semayang. Engkau lihat aku semayang. Apa itu Nabi kata? Lihat. Dia tak kata, sallu kama inni usalli. Tak ada perkataan buang ra'ai. Tak boleh. Dia kena ada ra'aitumuni. Sebab apa ra'aitumuni? Ra'aitu tu maknanya anak murid kena tengok cikgu macam mana semayang.
Ya, maka kita tak jumpa Nabi, kita tak nampak Nabi. Macam mana Nabi sembahyang kita tak nampak. Jadi kita kena tengok imam guru kita yang mengajar. Macam mana cikgu mengajar kita sembahyang. Itulah kita ikut guru tu, dia ikut siapa pula? Ikut guru dia, guru. Akhir sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ambil kepada mana? Pada guru dia ambil kepada mana? Pada Nabi SAW. Jadi guru kena hormat. Ya, ramai dah ada kawan saya tengok dia tak suka hormat guru, melawan guru. Bila mengajar bahasa Arab, tak dapat dia bahasa Arab. Kalau dia A pun habis hilang bahasa Arab dia. Jadi ni kena jaga. Ya, hormatilah guru-guru anda, terutamanya guru-guru yang mengajar bahasa Arab, mengajar Al-Quran, mengajar jangan umpat dia, jangan kutuk dia. Bantu dia selalu. Kalau boleh sengaja-ngaja cari nebeng-nebeng muka untuk berkhidmat dengan dia cara percuma. Kalau boleh kalau masak sedap ke, buah banyak ke kat rumah tu, hantar sikit untuk guru-guru kita. Ya. Biar bila guru ni berdoa dia nampak muka kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak didikku, nampak muka kita. Saya berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alni Allahumma ja'ali abna'i wa banati wa tullabi wa talibati. Jadi minal mutafawwiqina fi durusi minal mumtazina fi imtihani minal muhsinina fi khuluqihim fa'alimu amalihim. Allahumma ja'alhum minal ulama'il amilin wa du'atika salihin al-barina li abaihim wa ummahatihim. Allahumma zidna wa zidhum ilman wa fahman wa hifzan wa hudan wa tuqa wa alhiqna wal dahma syuhada salihin. Allahumma jannibna wa iyyahum Allahumma jannibna wa iyyahum min fahsya'i wal munkari ma zahara minha wa batan. Allahumma arzuqna warzuqhum wa rizqan halalan tayyiban wa zawjatan zurriyatan wa auladan salihin taubatan qabla al-maut wa rahatan dal maut maghfiratan ba'da al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin wa jama'ni wa jama' baini wa bainahum fi jannatin na'im. Itu doa saya untuk anak-anak murid saya. Bila saya baca doa tu, ada anak-anak murid yang saya nampak muka dia. Ramai anak murid ramai. Saya umur dah tua. Ratus ribu anak murid. Kalau satu kali buat program kembak ni ada yang sampai 600 orang. Ramai anak murid, tapi tak nampak muka. Tapi ada certain anak murid bila saya doa, saya nampak. Bila nampak tu saya kaji hidup dia macam mana. Alhamdulillah, anak-anak. Jadi antara begitu juga dengan kita, bila kita berdoa nampak muka guru kita. Kita nak tu. Jadi kita kena menebeng berkhidmat dengan guru. Itu niat yang betul, cinta yang mendalam pada bahasa, pada pertama cinta pada Nabi. Sebab kalau betul cinta Nabi, mesti boleh bahasa Nabi. Mesti jaga hormat apa yang Nabi bawa. Itu dia. Baik anak-anak. Okey, macam mana lagi nak tip menguasai bahasa Arab? Ya. Yang ketiga saya letakkan, mulakan dengan yang mudah yang sedia ada pada kita. Allah. Orang kalau nak meniaga anak-anak, ya, apa aset yang ada pada dia? Tak payah beli aset baru. Aset tu je gunakan untuk mendapatkan keuntungan. Apa aset yang ada? Pak mentua saya ada kolam ikan. Dia tinggalkan 10 tahun dah. Kolam tu tahu banyak semak apa semua dan sebagainya. Jadi saya tak payah panggil bulldozer nak mulakan perniagaan. Panggil bulldozer bersihkan kolam, perlukan modal. Tak, benda yang ada, kolam dah ada, kau bersihkan je. Sikit, tahulah jaring ke apa, mulalah ikan. Sikit, lama banyak. Macam itulah. Begitu juga dengan bahasa. Mulakan benda yang dah ada pada kita. Apa dia yang paling dekat kita? Siapa dia? Contoh nama kita. Siapa nama kita? Ahmad. Jadi gunakan. Ahmad ni artinya terpuji. Ada orang nama dia Ahmad tapi tak tahu apa maksud Ahmad. Itu masalah. Sebab dia tak mulakan dengan vocab yang pertama yang Allah dah tetapkan dekat dia. Macam saya nama Zulkarnain. Ada orang nama Khairun Nazri. Ada dua perkataan. Khair satu, Nazri satu. Ya. Ada orang namanya Muhammad. Muhammad dia tahulah terpuji. Tapi kalau saya sedang memuji, dah tak tahu dia. Jadi cari perkataan-perkataan yang kita guna selalu. Kursi, ya, maktabah, apa lagi yang kita guna, zalim. Kata-perkataan ini yang boleh kita jumpa dalam bahasa kita sendiri, ya. Anak-anak. Jadi dapatkan. Ya. Begitu juga saya dulu belajar daripada lagu. Ya, lagu-lagu Arab adalah sikit-sikit dulu. Ya. Contoh apa nama lagu ni? Dah banyak lupa lah. Okey. Ghanili syuai. Tu bahasa apa? Tapi saya dah dapat perkataan ghani ni. Ya. Apapun lagu yang Quran kita baca, qala kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Ini biasa dengar kan? Kita dah hafal, dah tahu. Benda tu dah ada pada kita. Mengapa kita tak ambil vocab-vocab tu kita simpan? Kita jadikan dalam ayat tutur bicara kita.
Jadi mudah sebenarnya sebab kita dah ada bekalan. Bekalan banyak anak-anak. Bahasa Melayu ni banyak, bahasa Arabnya. Doktor siapa nama? Doktor Abdullah Cik, kalau salah saya nama dia. Doktor Abdullah. Lepasan Morocco. Dia ada buat satu buku. Ya, buku yang ada kaitan dengan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Itu pun bagus untuk dijadikan bahan rujukan kita. Banyak bahasa Arab yang ada pada kita ni. Anak-anak ini kasih sekalian. Satu lagi doa. Yang paling senang nak dapat vocab bahasa Arab ni daripada doa. Doa apa? Doa maksurat. Di situ ada doa fi'il madi ada, fi'il mudhari' ada, fi'il amar ada, fi'il nahi ada dalam maksurat. Dialog pun ada. Apa dialog? Doa dialog dengan apa ni maksurat ni? Allahumma anta rabbi. Kalau tak faham tu tak tahulah. Allahumma anta rabbi. Wahai Allah, kau Tuhan aku. Tu kita seolah-olah berdialog dengan Allah. Jadi perkataan banyak. Allahumma anta rabbi. Khalaqta. Kau yang ni aku. Kau yang cipta aku. Wa ana abduka. Dan aku hamba engkau. Ini seolah-olah kita dialog dengan Allah. Ya. Wa anta khalaqtani wa ana abduka. Wa ana abduka. Apa tu lupa pula dah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini semua bahasa Arab. Ahdika, ahdi janji. Mastata'tu setakat aku mampu. Abu Zambi faghfirli, ampunkanlah aku, fi'il amar. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub. Sesungguhnya dia tidak mengampuni, itu fi'il nahi. Dzunuba illa anta, melainkan kau. Dekat situ dah berapa vocab. Tu tak masuk lagi Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr la ilaha illa anta. Tak boleh baca asbahtu wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihi nusyur. Subhana ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ni semua vocab dalam bahasa Arab. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajiz, ham ni apa dia? Ham duka cita. Hazan ni pun duka cita, ada makna tersendiri. Lepas tu al-ajzi wal kasal. Ajiz ni lemah, kasal ni pemalih, pelasu. Kasal, a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika minal jubun. Jubun ni penakut, bukhul ni kodokut. Al-bakhil, bakhil. Bak kata Ustaz Zahidrus, kalau bakhil jangan jadi ustaz. Sebab apa jangan jadi ustaz? Sebab orang bakhil ni jauh daripada syurga. Dokek dengan neraka, jauh pada Allah. Ya. Jauh daripada manusia. Orang bakhil kodokut. Jadi al-bakhil, bakhil tu kalimah bahasa apa tu? Bahasa Melayu, Haji Bakhil. Dia pun boleh digunakan dalam bahasa. Itu vocab yang ada pada kita ni kita lunggukkan. Dah lungguk banyak-banyak, kita dah dapat. Lepas tu kita cari kemudahan sedikit, tambah ya. Bakhil tadi jadi ya bukhalu. Ya bukhalu dia kedekut. Ana abu khalu. Allah senang. Bakhil tu dah jadi. Tambah tu je. Vocab senang. Allah senangnya bahasa Arab. Ya. Allahu Akbar. Okey, yang seterusnya yang kelima. Yang ke berapa ni? Keempat. Yang keempat saya letakkan tu buang sikap ego diri. Ni saya pernah jumpa pelajar ni dia rasa ego. Saya ni ustaz kalau tak faham memang malas saya nak belajar. Itu ego nama tu. Ustaz suruh saya ngapal je. Ya. Anak-anak Quran tu kalau tak hafal, macam mana kita nak bercakap dengan orang? Betul? Macam mana kita nak berdakwah? Adalah dalam Quran ada sebut. Apa benda dia? Itu sebab Quran tu sistem dia kena hafal. Hafal dulu. Daripada Al-Quran tu bila kau dah hafal, itulah yang nak bagi tahu ni marfu', ni mansubnya bila dalam periksa besok. Keluar ayat Quran dia, ni marfu', ni mansub, majrur. Jadi hafal. Jadi hafal dulu. Ni ego tinggi sangat. Hafal-hafal saya tak faham, saya tak nak. Itu ego namanya. Jadi bila cikgu suruh hafalkan dulu, hafal. Saya dulu hafal buta je. Sampai kat sana saya hafal bahasa Arab. Apa dia? Hafal tasrif. Ya, apa dia tasrif dia? Fa'ala, fa'alu, fa'ala. Benda entah, ya Allah. Lepas tu ya fi'il mudhari' pula, yang suruh ni, yang suruh tansuru, tansuran yansurna, tansuru tansurun, tansurina tansurna, yansurna, tansuru ansuru. Allah. Ya. Itu fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Datang ustaz katalah baca pula qara'a. Aku nak fi'il madi. Qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'tuma, qara'tu, qara'na. Aku nak isim fa'il, fa'ilun, fa'ilani. Jadi qari'un, qari'ani, qari'una, qari'atun, qari'atani, qari'atun. Okey, aku nak fa'il maf'ul. Macam tu cikgu siap rotan satu. Dia rotan tangan saya ni pakai keluar lidah dia. India. Pap orang rotan, nangis tangan dah kali kena dah. Rotan denda dengan menuntut ilmu zaman dululah, zaman sekarang tak boleh nak rotan kan masuk mahkamah. Jadi ego tu kena buang. Ya, anak-anak ni kasih sekalian. Ya, kadang-kadang ada ego, alah ustaz nanti.
Ayah aku dah berkopuk kata, kisah aku bahasa Arab ni dah. Itu ego. Itu ayah kau. Kau ni mana? Belum tahu. Ya. Palu tu anak-anak. Palu tu apa namanya? Bala kan yang turun kat palu. Tanah berpusing. Berapa ramai orang kaya pakai kedana dalam masa tak sampai 15 saat. Itu ego namanya tu. Allah boleh tarik pangkat ego kita ni dalam sekelip mata. Kat Aceh berlaku tsunami tahun 2006 ni. Dah 16 tahun dah. Anak-anak yang dikasih sekalian. Apa berlaku? Apa tak ada ke orang kaya kat situ? Ramai yang kaya. Habis jadi padang jarak, padang terkukur dalam masa 15 minit. Hilang semua. Mana pergi? Yang ada tu Masjid Abdul Rahman tu. Masjid Ibadur Rahman kan Masjid Abdul Rahman. Ini contoh lah. Jadi ego ni cukup bahaya sebab dia penyakit kepada papak kepada iblis ni. Ni dia. Yang buang kita daripada syurga. Ingat anak-anak ya, kita datang kat dunia ni, ini bukan tempat kita. Tempat kita tu di syurga sana. Itu tempat asal usul kita. Dan kerana ada bapa ego ni tadi, kita tercampak ke sini. Jadi jangan sambung keegoan ini dalam diri kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Faham? Faham tu ya? Baik. Yang ketujuh, ayahanda letakkan kat situ, wujudkan situasi keseronokan belajar bahasa Arab. Jadi ini kita yang kena aktifkan. Kena pakat dengan ustazah. Wujudkan macam mana nak buat. Nak berlakon, nak menyanyi. Ya. Ada satu lagu. Saya buat lagu Piramli. Ya, lagu apa? Fi'il Madi. Satu lagu. Ya. Tak tahulah dah. Lagu Dhamir. Huwa, huwa, hu. Buat huwa di belah kanan. Kalau mu'anas sebelah kiri. Huwa, huwa, hu. Hiya, hiya, ha. Anza, anzaka. Anti, antiki. Anaya. Nahnu, nah. Tunjuk macam tu. Tu lagu kembak tu. Lagu saya buat. Ada satu lagi lagu Fi'il Madi. Nasara, nasara, nasaru. Nasarat, nasarata, nazarna. Nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Betul dengan perbuatan. Daraba, 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 darabu. Darabat, darabata, darabna. Darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Macam tu. Jadi, happy. Belajar ni satu benda yang menyeronokkan. Kita yang kena buat. Kena kreatif. Kena inovatif dalam mewujudkan satu situasi yang boleh melahirkan diri kita ni rasa seronok belajar. Jadi kalau kita fikir, akhirnya kita akan dapat bahasa ni dengan baik. Apa lagi? Keseronokan belajar. Ya? Permainan dalam bahasa Arab. Lompat ke depan. Wara, lompat ke belakang. Tutup mata pula. Wara, tengok berapa orang betul. Ini permainan-permainan yang menarik menjadikan kita ceria dalam menuntut ilmu. Seterusnya apa anak-anak, saya letakkan nombor 7. Ya, nombor 6. Ya, nombor 6, latih tubi kemahiran bahasa berterusan. Ini kena buat. Ya, nakkan hasil yang baik. Ya. Mak saya dia tanam cili. Sebab mak saya ni susah hidup dia. Kerja pun kerja kilang. Sambil kerja kilang tanam cili. Dia tanam cili tu, itulah rezeki dia. Sekilo jual kat kedai Cina. Dapat duit, berilah anak-anak makan. Ya. Jadi dia kena sesungguh. Pagi kena siram, petang kena siram, baja kena taruh, dapatlah cili yang baik, buah yang banyak, hasil cili yang meningkat. Jadi usaha nak dapat cili kena pagi petang siram. Ya, kena tengok masa-masa lapang, tengok masa apa pergi cangkul-cangkul sikit, bersihkan, buang sampah-sampah. Itu nak dapatkan cili. Ini kan nak dapatkan syurga, bahasa syurga ni anak-anak. Tentulah memerlukan latih tubi kemahiran yang berterusan. Tak boleh hari ni kita semangat, besok kita tinggal, tak mahu dah. Lepas tu belajar dalam kelas je, 2 jam sama ustazah. Lepas tu balik kat rumah, buka kita lain. Main game, main. Kononnya nak dapat bahasa Arab, jangan harap. Ya. Jangan, kau boleh dapat lulus A, boleh. Ya, sebab saya tahu cara menjawab macam ni. Ada seminar jawapan, ada seminar menjawab PSA, ada seminar, ada soalan target, ada soalan semua boleh buat. Tapi kau takkan dapat memahami hadis, takkan dapat memahami Al-Quran, takkan dapat memahami sirah Nabi SAW. Jadi nilai bahasa Arab kau hanya sekadar disijil sahaja. Ya, tak dapat nak diaplikasikan kepada masyarakat, tak dapat nak aplikasikan dalam diri kita, untuk diri kita sendiri. Berapa orang baca Quran menangis-nangis, kita tergolak senyum redeknya, laju lah lagi, capek habis dah. Ada orang tak, dia baca Quran dengan tadabbur, dengan tadarrus, dengan itu, dengan ini. Siapa yang boleh dapat ni? Kecuali orang yang
mengorbankan masa dia banyak untuk latih tubi melaksanakan tugas kerja harian dalam bahasa Arab. Ya. Begitu juga seterusnya tuan-tuan, latih tubi anak-anak ya, kemahiran mendengar, tutur, ni kemahiran bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Ikut tu. Pertama mesti dengar dulu dengan teliti. Ya, selawat sikit tak dapat, selawat sikit. Allahumma salli ala sayyidina. Selawat. Selawat dengan insya-Allah selawat tu akan mengingatkan kita. Ya, dengar apa yang ustazah sebut. Sebab bahasa Arab ni dia ada cara sebut. Ta, tak sama. Sad, sin tak sama. Sa, tak sama. Jadi kemahiran ini yang membantu kita membezakan setiap huruf. Saya masa belajar dulu di Universiti Al-Azhar, duduk kat belakang. Doktor tu bila dia cakap bahasa Arab kungkang, saya boleh salin apa doktor. Masa tu tak ada Walkman, kita orang susah. Ya, tak jauh saya salin doktor satu-satu. Saya boleh bezakan doktor tu sebut ta ke sebut ta. Saya boleh bezakan doktor tu sebut sin ke ataupun shin ke sin ataupun sa. Saya boleh bezakan. Tak boleh tulis. Saya boleh salin kungkang. Buat balik, baca balik. Ambil balik mana poin-poin yang penting kita jadikan bahan. Itulah hasil kerja yang kita dah dapatlah hari ni. Itulah dia, anak-anak yang dikasih sekalian. Kemahiran mendengar. Jadi tutur pun macam tu juga. Kena cakap dengan kawan-kawan. Anak anta unta pun tak apa. Cakap je lah. Yang penting ada bahasa Arab. Anak anti siput babi. Lantaklah. Tak kira. Asalkan bunyi ada anti. Kena cakap. Dapat satu bahasa gunakan. Sampailah orang panggil kita ni gila cakap bahasa. Main balon je. Tak apa. Cakap je. Tak lama. 3 bulan lepas tu anda akan petah bertutur. Ya. أنا أستطيع أن أتكلم بلغة الأب كما يتكلمون العرب. لهجو لطق ما يريد أن يتكلم معي بلغة تفضل. أنا مستعد أن أستمع وأتكلم معه مع من من يريد أن يتكلم معي بلغة الأب أنا مستعد. وهكذا لو تريدون أن تتكلموا معي بلغة الإنجليزية أنا مستعد أن أتكلم بلغة الإنجليزية. لو تريدون أن تتكلموا معي بلغة التاميلية ولغة الهندية ولغة الفارسية ولغة الأردوية وأنا مستعد أن أتكلم. Saya boleh 7 bahasa. Dululah, sekarang boleh rasa sikit lagi. Jadi kemahiran ini kita kena cari. Lagi banyak bahasa kita dapat, lagi mudah kita mendapat kerjaya yang menarik. Seterusnya anak-anak, korban masa kita banyak kepada bahasa lebih sikit. Ya. Anak-anak kalau nak main game, mainlah game. Tapi pilihlah main game bahasa Arab. Kalau nak tengok filem, tengoklah filem bahasa Arab. Banyak bahasa Arab fusha dalam tu. Ya. Kalau tengok kartun bahasa Arab, tak faham tak apa, rakam kartun tu ulang kali-kali. Saya ada seorang guru namanya Syekh Kish. Syekh Kish ni sezaman lah, sekejap pergi Mesir dengan saya. Kat Mesir dulu. Dia mengajar dekat masjid. Dia ni orang ikhwan muslimin, selalu kena tangkap. Tapi dia mempunyai bahasa. Anak-anak boleh buka Syekh Kish. Syekh Kish. Itu saya anggap dia guru lah, walaupun tak pernah jumpa. Tapi saya suka dengar bahasa dia. Bahasa dia bahasa fusha. Sedap bahasa dia. Kaset dia, dia ni orang alim. Dia mati meninggal dunia hari Jumaat tengah sujud sembahyang duha. Jenazah dia, orang Mesir ni biasalah bila tanam tu, dia macam kubur, bukan macam kubur kita. Ya, kubur dia diletak je atas tanah. Lepas tu ditutup, dia macam rumah. Lepas tu bila ada orang meninggal baru buka balik, tengok jasad dia tak dimakan tanah. Masih ada lagi sampai sekarang walaupun dah hampir 20 tahun dah meninggal dunia. Ya, dia ni anak-anak ahli buta ditangkap oleh polis beberapa kali, masuk penjara. Allah. Ya, cerita dia tu bukan nak cerita dia, cerita bagaimana dia menggunakan bahasa Arab. Orang rakam masa zaman saya pergi sana, zaman kaset lagi, belum ada internet. Zaman kaset ni. Orang rakam, orang jual, orang ramai dah orang kaya dengan bahasa-bahasa dia. Bukalah YouTube lah kan dia. Syekh Kish nama dia. Dengar bahasa dia macam mana. Kalau kadang-kadang ada juga kaset dia dalam bahasa Ami. Itu jangan ambil. Ambillah tajuk yang menarik seperti tajuk cinta ibu bapa, menghormati ulama. Tajuk-tajuk macam tu kalau ambil. Saya hafalkan dia punya teks tu. Saya dengar hari-hari saya salin sampai saya hafal. Bila hafal, akhirnya saya boleh bertutur. Keluar bahasa yang cantik-cantik. Orang Arab pun selut dengan kita. Macam mana you punya bahasa ni cantik sangat. Dia tak tahu kita huru-hara menghafal kata-kata ulama kan. Huru-hara ni maksud dia apa ni? Susah payah. Itu dipanggil korban masa usaha dalam apa juga. Ya. Kalau anak-anak boleh hafal lagu Korea, betul. Lagu Korea. Saya dulu hafal lagu Hindustan. Mesyair tu nih. Dulu hafal.
Sekarang bukan hafal lagi dah, tahu makna, faham makna. Belajar India. Ya. Magar ye hasin. Sebab apa hafal dulu? Sebab selalu dengar. Apa salahnya kalau kita selalu dengar khutbah-khutbah yang menarik, khutbah-khutbah ringkas yang ada dalam YouTube, kita salin, kita buat, kita usaha. Itu usaha tu yang akan datang berkat. Dengarlah cakap saya ni, insya-Allah. Dengan usaha kita yang bersungguh-sungguh tu, buat betul-betul, salin, dengar, dengar lagi salin, dengar lagi baca pula, dia akan melekat dekat hati. Kalau lagu Korea, lagu Hindustan, lagu Tamil, pokori kiki pokor raja pakatila roja ni tak ni ke ni ku pun dati. Lagu Tamil tu. Pergilah tanya orang Tamil, apa kau faham tak benda ni apa yang orang tua ni sebut? Tergelak dia. Pokori kiki pokor raja. Pakatila roja ni tak ni ke ni ku pun dati. Lagu Rajinikan. Dalam filem pun saya tak tahu. Sebab apa saya dengar? Saya boleh nyanyi tu. Sebab bila minum dekat India dulu, nak pergi kedai minum ni, asyik lagu tu lah. Nama hafal. Sampai sekarang hafal. Anak-anak yang dikasih. Ini kan pula Al-Quran. Ini kan pula hadis. Ini kan pula ceramah-ceramah dalam bahasa Arab. Kalau kita suka dengar, maka insya-Allah Allah mudahkan ke atas lidah kita. Ya, apabila nawai itu kita betul, cinta kita yang mendalam, kita dah mulakan dengan apa yang ada dekat kita, buang sikap ego, wujudkan situasi keseronok dalam belajar dalam bahasa Arab, ada pula latih lubi, kemahiran mendengar, betul baca dan tulis, korban pula masa dan usaha yang banyak, dan yang telah sekali kalau ini dah buat pun dah handal dah. Confirm dapat. Insya Allah. Confirm jaya. Dia akan jadi ahli lorah. Ya. Ada satu lagi last sekali. Tak ada kat situ. Tolong tulis. Baru ni teringat. Menggunakan segala media masa yang ada. Ya. Gunakan media masa yang ada untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Saya pun nak ngajar bahasa Arab. Katalah nak ngajar isim fa'il dengan budak-budak. Saya buka 2, 3, 4 YouTube. Mana yang paling menarik? Saya buka, saya gunakan. Ini ustaz ni. Dah mengajar hampir 25 tahun. Mengajar bahasa Arab. Tapi masih lagi memerlukan kepada kemahiran. Buka YouTube ni. Guru-guru saya sekarang ni, sebab bila bahasa Arab dah mahir, semua satu dunia saya panggil. Datang ke rumah saya mengajar saya bahasa Arab. Mengajar saya hadis. Mengajar saya sains dan sebagainya. Ya. Jadi, saya rasa setakat itulah yang dapat saya sampaikan buat ustazah dan anak murid ustazah. Ya. InsyaAllah kalau ada rezeki panjang umur jumpa lagi lah. Minta maaf lah segala kelemahan dan kekurangan. Jadi pada ayahanda saya akhiri dengan doa yang baik untuk anak-anak semua berjaya, anak-anak sihat selalu dalam Ramadan yang mulia ini, mudah-mudahan mendapat keberkatan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa doakan saya. Jadi anak-anak yang ada depan saya ni insya-Allah dah masuk dalam doa saya. Ya, insya-Allah. Jadi syukran wa jazakumullah khairan ala husni istima'ikum was'alullaha. Betulkan tu. Kalau tersalah doa tu ada laju sangat tadi menulis. Bi taufiq wan najah wa ayyas'idakum bi farhin. Ayyas'idakum bi afrihakum fid din wa ila liqa' ma'as salamah.